Bayangkan kalau mereka dah 3-4 bulan tak dapat gaji, macam mana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Kita jumpa lagi minggu ini untuk segmen Aperture. Segmen ni kita nak meraihkan pendapat anda semua dan kita minta anda komen lah. Kalau boleh ilmiah lah kan, supaya kita boleh kongsi pendapat, boleh bertukar-tukar idea juga dalam segmen ni. Dan topik kali ni yang kita nak bawakan adalah siapakah yang bakal mengiringi ataupun mengikuti jejak cemerlang JDT dalam saingan Asia. Of course, minggu ni tumpuan tertumpu kepada perlawanan Liga Super antara pasukan Kedah Darul Aman FC menentang Selangor FC di Stadium Darul Aman. Pemenang perlawanan ini pastinya akan menduduki tangga kedua Liga Super dan mengisi slot untuk pasukan Malaysia yang bakal beraksi di saingan Asian Champions League 2 tahun hadapan. Antara Kedah dengan Selangor, mata dipisahkan dengan hanya 2 mata. Dan kemudian ada satu lagi perlawanan yang tinggal. Mungkin selepas ni Kedah agak susah sikit lah sebab dia akan lawan Sabah. Dan itu menunjukkan mereka perlu menghadapi 2 perlawanan besar selain daripada Selangor hujung minggu ni. Kalau kita imbas balik permainan pasukan Kedah Darul Aman FC pada tahun ini, of course kalau kita nak kata persembahan terbaik yang mereka pamerkan adalah ketika mereka mampu mengikat pasukan JDT 3-3 di stadium sendiri pada beberapa bulan yang lalu. Diakui oleh fan-fan JDT juga, perlawanan itu memang perlawanan berkelas tinggi dan kita tahu kemampuan Nafuzi Zain dan pemain-pemain yang ada di Kedah Darul Aman, memang mereka mampu untuk menampilkan permainan yang bermutu tinggi. Tak mustahil apabila Selangor FC berkunjung ke Darul Aman, mereka juga jadi mangsa dan tewas di gelanggang tersebut. Untuk Selangor FC pula, kalau kita boleh tengok pencapaian mereka tahun ni, ada masa mereka betul-betul garang dan ada masa juga mereka gagal memenuhi expectation. Cumanya ada konsistensi juga dan dipamerkan dibantu oleh prestasi Aaron Divale yang merupakan top scorer dan juga Faizal Halim, salah satunya pemain tempatan yang ada dalam senarai top scorer dan juga assist juga. And 2 pemain ni antara watak utama yang membantu. Antara prestasi mungkin yang kita boleh katakan paling cemerlang untuk pasukan Selangor FC adalah ketika mereka menewaskan Terengganu 4-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Terengganu. Itu antara yang terbaik lah. So antara 2 pasukan ni, siapa yang menang akan berpeluang cerah untuk layak ke Asian Champions League 2 pada tahun hadapan. Namun pastinya ada beberapa perkara yang perlu diambil berat oleh kedua-dua pasukan. Of course, ramai yang terkejut apabila Tan Sri Daud Bakar tampil secara berani mengadakan sidang media mengatakan mereka sedang berada dalam krisis dalaman, terutamanya dari segi kewangan. Mungkin ramai yang tak menjangkakan and ada yang tahu tapi anggap itu sebagai kabar angin, seperti coach legend Kedah Darul Aman FC yang saya jumpa sebelum ni, Azrael Kaur. Dia kata dia dengar benda tu tapi dia mati-mati ingat tu kabar angin saja, tapi bila Tan Sri Daud Bakar sendiri mengakuinya dan barulah realise benda tu memang dah menjadi parah. Mungkin itulah sebabnya kalau anda boleh tengok beberapa kali Kedah gagal memenuhi ekspektasi orang, terutamanya bila mereka sendiri kecundang di saingan Challenge Cup. Bila mereka tersingkir dari saingan Piala Malaysia, ramai yang meletakkan Challenge Cup tu akan jadi milik Kedah Darul Aman FC sebab melihat kepada reputasi pasukan tersebut dalam saingan tersebut. Tapi malangnya mereka juga tewas dan ramai yang membuat spekulasi itu disebabkan oleh masalah-masalah dalaman yang mengganggu fokus para pemain. Untuk Selangor FC pula, masalah utama mereka of course kontroversi di kalangan pemain-pemain mereka yang mungkin akan jejaskan semangat berpasukan juga. Antaranya ketika Faizal Halim digantung sebulan akibat kenyataan media yang boleh dikatakan tak sepatutnya lah. Dan juga yang terbaru apabila pemain import mereka Yazan Al-Arab menyepak pengadil, something yang boleh katakan tak pernah berlaku lagi di Malaysia dan sangat menduka citakan kita melihat pemain profesional melakukan begitu. Tapi telah pun dihukum, dia telah diharamkan untuk terlibat dalam sebarang bentuk bola sepak di Malaysia dan Selangor sendiri telah menyingkirkan dia daripada pasukan. So kalaulah mereka, 2 pasukan ini nak melangkah ke ACL 2 pada musim hadapan, of course perkara yang perlu dilakukan, Kedah Darul Aman FC perlu mencari stability dalam pengurusan mereka, tak kiralah rombakan ataupun lebih giat cari sponsor supaya masalah kewangan itu dapat diselesaikan.
dengan sekarang pasukan dengan barisan kejuruteraan, aku sendiri memang anggap Nafuzizin antara coach tempatan yang memang terbaik di negara kita. Aku tahu kredibiliti dia, aku percaya dia mampu buat sesuatu yang kita rasa bangga kalau bersaing di peringkat Asia. Dan para pemain yang ada di Kedah juga memang tak mengecewakan. Dia ada import yang baik, tempatan juga yang baik, ada kredibiliti untuk bawa nama Malaysia. Cumanya perlu dielakkan daripada mereka terganggu dengan masalah-masalah dalaman seperti pembayaran gaji. Apalah motivasi untuk pemain-pemain bola sepak kalau bukan gaji? Sedangkan kita, kalau macam aku sendiri pun yang bekerja di pejabat, kalau gaji masuk lambat pun dah tak tenang kan. Bayangkan kalau mereka dah 3-4 bulan tak dapat gaji, macam mana kan. Untuk Selangor FC pula, aku nampak tim ni dah mula ada stability. Barisan pemain pun dah memang boleh katakan bintang. Pemain kebangsaan ramai. Coach Tan Chen Ho memang kita tahu keupayaan dia. Cumanya mungkin apa yang paling perlu dititik beratkan untuk melangkah ke ACL, penggunaan stadium antara yang perlu diberi perhatian. Facility mungkin perlu menambah baik MPPJ, stadium MPPJ sekarang yang mereka gunakan untuk mengikut piawaian, ataupun ada pilihan juga mereka perlu menyewa mungkin stadium Bukit Jalil yang memang dah melepasi spesifikasi. Itu antara yang mereka perlu fikirkanlah untuk melangkah ke ACL 2. Dan sebenarnya sebagai fan bola sepak di Malaysia, kita pun teruja bila tahun lepas Menteri Besar Selangor, Datuk Menteri Besar Selangor mengumumkan akan ada pembinaan stadium baru di Shah Alam. Dan dengan tengok reka bentuk yang sangat moden, yang sangat canggih, kita pun mengharapkan satu pembinaan stadium baru yang moden. Aku anggap dia boleh menyaingi SSI lah. Sebab kalau tanya aku, stadium dekat Malaysia yang aku pernah pergi, yang aku rasa paling baik, penjagaannya paling seronok kita ada kat sana, of course SSI. And kalau ada stadium di Selangor tu dapat sama level macam SSI, wow, aku rasa fan bola sepak Malaysia pun akan seronok. Cumanya bila nak dirobohkan? Sebab beberapa kali dah kita tengok waktu-waktu cadangan yang dikatakan akan dilakukan perobohan tu, dari sebelum pilihan raya, kemudian kata bulan 10, dan sekarang dah masuk bulan 12, kita belum nampak lagi bila akan dilakukan. Mungkin ada penjelasan yang lebih daripada pihak Datuk Menteri Besar sendiri, dan kita akan teruja untuk tahu, sebab kita nak tengok pembinaan stadium yang lebih moden ini. So dia memang hari ni dia punya cerita dia, daripada pasukan mana yang nak mengiringi JDT ke slot Asia, dia bawa kepada apa yang perlu dilakukan juga. Tak apa, kita bincang banyak benda supaya anda juga boleh bagi banyak komen kepada video ini. So terima kasih kepada anda yang menonton. Kami nak dengar suara anda juga, kami nak dengar pendapat anda juga. Siapa yang anda rasa lebih layak untuk mengiringi JDT bawa nama Malaysia ke peringkat saingan Asia, Kedah Darul Aman FC atau Selangor FC. Dan mungkin anda juga ada idea apa yang perlu mereka lakukan untuk jadikan tim mereka lebih mantap untuk tahun hadapan. So terima kasih. Follow semua social media kami di Harimau Malaya. Tekan button like supaya tak terlepas semua konten-konten terbaru. Jumpa lagi. Tuliskan komen anda. Kritik boleh, tapi janganlah sampai menghina. Okay? Kita menghormati sama satu sama lain. Alright. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam.